Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Semuliakan Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa insya-Allah malam ni kita tadabbur daripada ayat yang saya bacakan tadi. Jadi kita dalam surah Syura pada muka surat 485. Muka surat 485 surah Syura pada juzuk yang ke-25. Saya mulakan tadi bacaan kita dengan ayat yang ke-18, 19, 20 dan seterusnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala punya maha baiknya, maha telitinya dan juga maha memberi rezeki kepada kita. Maka Allah menyatakan Allahu latifun bi'ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah latif. Latif ni lembut, seni. Apa dia? Dengan siapa? Dengan hamba-hambanya, dan kemudian Allah memberikan rezeki kepadanya dan dengan penuh kekuatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini dia pergi semula kepada apa yang kita dapat pada hari ini. Apa yang kita perolehi pada hari ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kesihatan, berupa rumah yang kita dapat, anak pinak yang kita dapat, rezeki makan minum pekerjaan kita, maka semua itu latif, sifat Allah yang maha pemberi, yang maha lembut memberi kepada hamba-hambanya. Dan ayat ini ditujukan juga, kata Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, bukan hanya sekadar kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka yang mengingkari Allah. Hatta semua makhluk-makhluk, selagi mana mereka berusaha, maka mereka akan mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya dengan rezeki itu mereka kufur kepada Allah, ataupun dengan rezeki itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pokok pangkalnya kena ingat balik kepada siapa yang bagi kamu rezeki, dan Allah tidak minta pun kepada kita. Sebab tu Allah sebut daripada ayat lain, Allah menyatakan bahawa dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-57, 58, Allah menyatakan ma uridu minhum min rizqa wa ma uridu ay yut'imun innallaha huwa razzaqu dzul quwwatin matin. Ayat ni templak kepada kita, templak kepada mereka-mereka yang merasakan kaya tu dengan sebab dia orang. Kaya tu dengan sebab dia cerdik. Kaya tu dengan sebab dia pandai. Maka Allah kata, aku tak menginginkan sedikit pun makanan dan minuman daripada kamu. Bahkan akulah yang mengurniakan rezeki kepada kamu. Jadi kita kata, ayat ini menjadikan kita supaya mudah-mudahan insya-Allah setiap apa yang kita dapat, kita bersyukur dan memperolehi dengan cara yang Allah izinkan. Baik, kemudian ayat ke-20 ini cerita tentang kita buat amal. Buat amal ni untuk siapa? Man kana yuridu harthal akhirati nazil lahu fi harthi. Siapa yang mana beramal menginginkan faedah akhirat, menginginkan kelebihan-kelebihan akhirat, menginginkan kebaikan-kebaikan akhirat, Allah akan tambah lagi dekat akhirat. Jadi niat tu nak kena betul. Amal kita, perbuatan kita, apa yang kita buat, kita tujukan kepada akhirat, maka dekat akhirat Allah akan lipat gandakan, Allah akan tambah lagi. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang mana kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha. Siapa yang buat amal kebaikan, buat ibadah, dia nakkan kepada dunia. Sebab tu tuan-tuan, kita puasa, kita buat ibadah, kita buat apa saja, jangan ada unsur dunia kat dalam tu. Ada setengah orang kadang-kadang dia puasa sebab dia nak sihat. Sihat tu yang Allah bagi anugerah tu. Tapi tak betul, kerana puasa tu yang Allah kehendaki untuk Allah. Wasiyamu li wa ana ajzi bi, kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Puasa tu untuk aku yang nak bagi pahala untuk dia. Aku yang akan bagi pahala. Kenapa? Ibadah lain Allah tak bagi pahala ke? Allah bagi pahala juga. Cuma puasa ni semua orang buat. Kalau solat sunat, kalau solat jemaah, tak semua orang buat. Tapi kalau puasa semua orang buat, yang kamu lapar, yang kamu dahaga tu, di sisi Allah bagaimana? Keikhlasannya. Kerana dunianya ke? Ataupun kerana akhiratnya ke? Maka Allah kata, kalau kamu urusan kamu kerana dunia. Kan ramai orang kadang-kadang dia suka baca surah, dia suka amalkan zikir-zikir tertentu, supaya apa? Supaya dia dapat naik pangkat, supaya dia dapat sekian-sekian. Maksudnya dalam tak semena-mena dia gunakan dunia, dia gunakan akhirat yang sepatutnya itu adalah untuk cari redha Allah, untuk cari rahmat Allah, tapi dia masukkan unsur dunia. Aku buat benda ni kerana aku nak dapat ni. Aku buat benda ni nak dapat ni. Tadi imam kita baca masa solat tadi, cerita tentang bagaimana sedekah yang Allah lipat gandakan. Ada orang bersedekah, dia sedekah tu RM10, pasti Allah bagi 700.
Gitu nampak kan. Padahal benda tu Allah akan bagi. Kadang-kadang dia tak berbentuk urusan tu berkait dengan dunia. Tapi urusan tu Allah akan balas dekat akhirat. Tapi bila main setting kita, kan dalam kelas-kelas marketing, kelas-kelas orang nak buat apa, nak buat iklan, buat apa, dia ajar. Kita sedekah, nanti dapat 1 juta. Sedekah, nanti kita jadi kaya. Tak betul. Itu niat itu dah lari, maka Allah kata apa? Bila mana Allah mencerita kana yuridu harthal dunya nu'tihi minha, kami bagi dunia, kami bagi. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sedikit pun tak dapat habuan kehidupan mereka dekat akhirat. Ni kita bimbang. Kan takut dia bercampur-campur niat amal kita buat, perkara yang kita buat ada unsur keduniaan, maka itu perkara yang perlu kita elakkan. Ikhlas kerana Allah, buat kerana Allah, dan lepas tu dunia dan sebagainya Allah akan bagi pada kita, tak ada masalah. Yang mana kalau Allah nak kurniakan kepada kita. Baik, habis. Kemudian Allah sebut pada ayat ke-21 dan 22 menceritakan tentang bagaimana manusia ini ada yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan benda-benda tertentu, kepercayaan tertentu supaya mereka ini percaya dan akhirnya menjadikan ataupun mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu Amr bin Luhail." Aku pernah perhatikan Amr bin Luhail. Amr bin Luhail ni siapa? Dia ni orang yang buat bahala. Benda-benda yang dia buat untuk sembah, dia ada nama dia. Saibah, Wasilah, Barihah pula, Bahirah, dan Ham, dan macam-macam. Nama-nama bahala dia. Jenis-jenis bahala dia. Maka dia orang pertama buat bahala. Pada zaman baginda Nabi SAW, maka Allah tempelak. Allah menyatakan, adakah kamu nak mensyirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan itu Allah tidak izinkan kamu syirik kepada Allah? Kan? Allah tak benarkan kamu syirik pada Allah. Ibadah semata-mata menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah sebut, kamu akan tengok orang-orang yang mana mensyirikkan Allah di hari akhirat kelak. Mereka berada dalam keadaan, Allah sebut sini, musfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihi. Mereka yang mana dalam keadaan musfiqin ni maksudnya keadaan sengsara, keadaan yang paling teruk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah terus tarik perbandingan itu, walladzina amanu wa amilus salihat. Mereka beramal soleh, maksudnya kembali pada atas, tak mensyirikkan Allah, buat betul amalan-amalan, dan kemudian mereka akan berada di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan demikian itu yang Allah kurniakan kepada mereka di sisi Tuhan mereka, dan itu adalah fadlul kabir, kelebihan-kelebihan yang amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kita kena perhati betul-betul urusan dunia, urusan amal ibadat, hak dunia, buat dunia betul-betul, tak ada masalah. Tapi dunia tu boleh pandu paling kepada akhirat. Kerja contoh, kerja tu kita buat, kerja-kerja yang kita buat, office, admin, marketing, ada jadi bos, ada jadi apa, bahagian tertentu. Kerja tu kalau kita buat dengan 3 sebab. Kata Syekh Dr. Qaradawi, 3 perkara. Kamu ikhlas kerana Allah, kamu tidak termasuk ataupun tidak melakukan perkara-perkara yang Allah larang, dan tidak menjadikan kamu lalai daripada kewajipan, maka itu boleh mendapatkan kamu pahala dalam pekerjaan kamu. Maksudnya urusan dunia kita boleh pergi pahala, tapi jangan urusan akhirat menghilangkan kita pahala. Hak tu kena perbetulkan balik dalam setiap tindak tanduk pekerjaan yang kita buat. Baik, kemudian habis Allah sebut pula pada ayat berikutnya, Allah menceritakan pada muka surat 486 ayat 23, 24, ayat 25. Okey. 23, 24 ini cerita tentang kehebatan Allah menjadikan kapal. Ni Allah suruh kita tengok. Ada mata kita perhati, ada akal kita fikirkan. Macam mana kapal itu boleh bergerak? Macam mana kapal itu boleh terapung? Macam mana kapal itu Allah Subhanahu Wa Taala boleh jadikan satu muatan berpuluh-puluh tan, bahkan lebih lagi, boleh terapung? Maka yang tu Allah kata, demikian itu adalah apa yang Allah telah kurniakan kepada kamu. Itu kebaikan-kebaikan yang Allah telah bagikan kepada kamu, dan kamu kena perhatikan. Kan Allah sebut dalam surah Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan. Ini lagi pelik tuan-tuan. Allah sebut, kamu cuba perhati kepada sungai. Tengok kapal, tengok sungai. Di antara 2 sungai tu, dia ada muara tau. Muara tu daripada anak sungai akan pergi ke laut. Tapi ikan yang ada di dalam laut, dia tak boleh masuk ke dalam sungai. Ikan dalam sungai, dia tak boleh masuk dalam laut. Marajal bahraini yaltaqiyan, kata Allah. Yang demikian tu seolah-olah macam ada satu border sempadan yang mereka takkan boleh masuk sini, tak boleh masuk sini. Yang tu menunjukkan bahawa bila Allah sebut tentang perumpamaan dunia, Allah suruh kita berfikir tentang apa-apa perkara yang melibatkan dunia ni, supaya kita perhatikan betul-betul. Dia adalah salah satu daripada perkara kehebatan yang kita tahu itu adalah penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian saya suka ayat yang keseterusnya ni.
Allah sebut pada ayat yang ke-25 cerita tentang doa. Wa huwal ladzi yaqbalu taubatan an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus salihat wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Ni dua perkara. Pertama, Allah terima taubat daripada hamba-hambanya dan Allah mengampunkan segala kesalahan-kesalahannya. Sedangkan Allah mengetahui, kamu tak tahu. Kemudian Allah kata wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus salihat, dan mereka yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh dan juga melakukan kebaikan, Allah akan tambah lagi kelebihan-kelebihannya. Maka kalau orang itu kufur kepada Allah, maka baginya azab yang sangat pedih. Baik, dua ayat ni pertama cerita taubat. Kita doa terutama malam-malam akhir bulan 10 malam terakhir ni, walaupun malam baru 19 lah. Tapi kita siap sedia dengan doa yang Sayyidatina Aisyah ajar pada kita, yang Nabi ajar pada kita dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih, hak tu nak taubat. Kan? Banyak-banyak doa yang kita minta, hak tu yang paling utama. Kita nak taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ataupun fa'fu anni. Hak tu doa paling utama. Kan? Kerana itu adalah salah satu daripada doa kita minta Allah hapuskan segala dosa-dosa kita, terutama pada 10 malam terakhir. Bila hapus dosa, semua benda akhirat yang kita nak kita akan dapat. Baik dunia kelebihan, baik daripada sudut akhirat, kita minta Allah ampunkan dosa kita dan maafkan segala kesalahan kita. Dan kemudian wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus salihat. Orang beriman dia berdoa. Dekat nak berbuka dia berdoa, dekat sekian-sekian berdoa, dalam sujud dia berdoa, sebelum bagi salam dia berdoa, waktu turun hujan dia berdoa, bahkan sepanjang Ramadan itu banyak waktu-waktu kelebihan dan berkat, waktu dia berdoa. Maka jangan lepaskan doa dan hajat-hajat yang kita minta. Banyak mana pun minta kepada Allah. Kata Al-Hafiz Imam Ibn Hajar, bawa satu hadis dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Allah Subhanahu wa taala ini tidak malu memperkenankan doa-doa hamba-Nya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala itu sangat malu bila hamba-hambanya betul-betul memerlukan dan dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Allah sangat malu untuk tidak memakbulkan doa dia. Baru 2 hari doa dah nak makbul, tak jadilah. Ni sungguh-sungguh kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sikit lagi Allah sebut kepada ayat yang seterusnya, Allah cerita lagi tentang rezeki. Ni tuan-tuan menarik ayat yang ke-27, 28. Allah cerita walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Kan Allah tahu manusia ni suka membazir. Manusia suka membazir. Baik buka puasa, baik lepas buka puasa, baik apa keadaan pun Allah kata kalau aku bentangkan, maksud Allah bentangkan rezeki tu untuk hamba-hambanya, la baghaw fil ard, mereka akan melampau di atas muka bumi ni. Sebab tu manusia bila ada rezeki lebih dia mesti membazir. Bila ada rezeki lebih dia mesti buat benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Kan? Jadi kita kata kena tengok balik tu rezeki yang kita dapat tu ke mana kita salurkan, ke apa yang kita lakukan, maka kena tengok balik. Tapi kalau kita membazir ataupun israf, dia ada dua. Bazir ni memang dia punya akhirnya akan buanglah benda tu. Tu dipanggil bazir. Israf ni kadang-kadang dia beli lebih. Beli lebih tapi belum tentu membazir lagi. Kan? Kadang-kadang tu dia beli-beli dan akhirnya natijah tak makan tak minum, dia bawa kepada membazir tu sendiri. Sebab tu kadang-kadang ada orang silap faham, beli banyak terus dia kata membazir. Belum lagi tu. Yang tu israf, melampau. Melampau dulu. Kan? Sebab tu Allah sebut apa? Dalam surah Al-Furqan, pada ayat yang ke-76, tak silap saya, Allah menyatakan tentang manusia ni, dia ada israf. Kan? Dia ada israf, kemudian dia ada pula membazir. Jadi ada beza tu. Israf beli lebih, dan akan natijah akan bawa kepada membazir. Beli tu terus buang atau confirm membazir. Maka dua-dua sifat ni Allah tempelak, dan dua perkara ni kita kena beringat dalam kita belanja, terutamalah pada hujung-hujung Ramadan, perbelanjaan raya, makan, minum dan sebagainya, semua kita kena perhati kerana Allah sebut pada ayat ni kalau lebih manusia tu ada, dia akan labarau melampau dalam rezeki dia, maka kita kena tengok balik. Baik, kemudian Allah sebut pula antara benda yang Allah bagi ialah yunazzilu ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshur rahmatah. Menurunkan hujan setelah berlaku kering kontang. Ni tak tahu ramalan apa semua kan. Kata mungkin akan sampai suhu yang kita panas melampau dan sebagainya. Kan? Ramalan mereka lah, kepercayaan mereka, macam mana dia orang punya apa? Dia orang punya kajian lah. Tapi setakat sehari dua ni hujan lagi kan. Tapi bila tiba masanya nanti kita kata Allah akhirnya yang akan menurunkan semula hujan. Ghaith, hujan yang memberi kebaikan. Kalau kita tengok perkataan biasanya Quran ni sebut matar. Matar tu hujan. Sebab tu kita panggil Allahumma sayyiban nafi'a. Kan sayyiban tu pun hujan juga.
Tapi sayyiba dengan ghaith, dia adalah hujan yang bawa kebaikan. Sebab tu kalau kita baca umat-umat terdahulu, macam mana mereka ditimpa hujan taufan, Allah guna perkataan matar. Hujan yang bawa kerosakan, hujan yang membawa malapetaka. Kan? Tapi bila Allah guna ghaith, Allah guna sayyiba, maka itu menunjukkan hujan yang bermanfaat insya-Allah. Baik. Kemudian Allah sebut pada ayat seterusnya, saya langkah sikit. Pada ayat yang ke-25, kemudian 35, 36, muka surat 487 akhir ini kita ambil. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang bagaimana di kalangan manusia ni ada yang berdebat. Yujadilu fi ayatina ma lahum min mahis. Kan, ada di kalangan manusia bila datang Quran, bila datang hadis, dia masih lagi nak petikai, dia nak berdebat lagi. Kan? Dia cari lagi alasan-alasan tertentu yang membenarkan perbuatan-perbuatan dia, sedangkan Quran dengan hadis telah pun jelas. Kan? Yang ini kewajipan kita untuk menyampaikan. Adapun kalau orang terima tak terima itu bukan urusan kita, tapi menyampaikan dengan keadaan yang penuh hikmah, bagaimana keadaan untuk memperkenalkan apa itu sunnah, apa itu Quran, apa itu sebenarnya kewajipan-kewajipan, apa itu hukum hakam yang ada pada Quran sunnah, kita terangkan. Tapi ada kadang-kadang orang tak terima. Dia tak suka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan apa pada hujung ayat tu? Ada di kalangan mereka yujadiluna fi ayatina. Mereka akan berdebat tentang keterangan-keterangan kami, kenyataan-kenyataan kami, bukti-bukti kami, mereka akan berdebat. Kemudian Allah menyatakan ma lahum mim mahis, dan kemudian pada mereka itu Allah sebutkan tidaklah akan dapat jelas melepaskan diri daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya akhirkan tadi dengan ayat 37, Allah menyatakan walladzina yajtanibuna kaba'ir. Ini penting tuan-tuan untuk kita. Dan juga lebih baik ataupun kekal orang-orang yang menjadi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah disebabkan perbuatan yang tidak patut terhadap mereka, mereka memaafkannya. Ni cerita tentang orang buat dosa, orang buat keji kat kita, tiba-tiba kita marah tu, perasaan tu marah, tapi akhirnya Allah sebut kita memaafkan orang tu. Kan? Marah ni tuan-tuan memang tak boleh nak lari pada sifat manusia. Sebab tu Nabi ni sendiri bila Nabi datang, Nabi sedih, Nabi marah, Nabi ketawa, Nabi gembira, semua tu ada sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada diri baginda Nabi SAW. Kan? Ada kala Nabi marah kepada para sahabat, yang mana mereka ni kadang-kadang dah cakap banyak kali tapi mereka buat lagi. Kan? Wailul li'aqabi minan nar, kata Nabi dalam riwayat Imam Bukhari. Nabi jerit, celakalah tumit-tumit tu dalam neraka, kata Nabi. Nabi guna perkataan celaka. Sebab apa? Kerana dah ajar banyak kali, dah tahu, tapi tak basuh lagi wuduk dengan sempurna pada kaki tu. Kan Nabi marah, Nabi menjerit. Ada kala Nabi sedih, kematian anak Nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam waktu kecil meninggal dunia, Nabi menangis, Nabi sedih. Ada kala Nabi gembira. Kan ada orang yang menghiburkan Nabi, ada orang yang datang kadang-kadang tanya soalan pelik-pelik, kan tersengih Nabi, kan sehingga nampak gigi gerham Nabi. Jadi macam-macam tu sifat manusia. Tapi bila marah, dia bukan bermakna manusia kalau boleh dia tahan marah. Dia tahan marah terhadap apa yang berlaku dekat dia. Bulan puasa ke tak bulan puasa ke, dia tahan marah. Tapi bila dia tak tahan, dia nak marah juga, dia marah dengan keadaan yang macam mana sunnah marah. Macam mana Nabi marah? Nabi takkan keluarkan perkataan keji, Nabi akan tegur dengan cara yang baik, mungkin suara-suara yang tinggi, tapi Nabi takkan maki orang tu. Nabi takkan buat benda yang buruk-buruk dan juga melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, tampar ke, pukul ke dan sebagainya. Kan? Jadi pertama tahan marah. Kan? Apa pun orang buat kat kita. Yang kedua, kalau rasa nak marah juga, jadi Nabi ajar banyak perkara. Suruh kita ta'awuz, suruh kita duduk, suruh kita solat dan sebagainya. Ada beberapa hadis-hadis yang bincang tentang perkara ini. Jadi ini kita kata antara beberapa buah-buah yang penting daripada apa yang kita baca pada malam ni. Mudah-mudahan ada sedapat sikitlah perkara-perkara yang dapat pengajaran daripada ayat yang kita bacakan tadi insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar tu insya-Allah kita ringkas je malam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita sudahi dengan tasbih kafarah subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.